Sebelum ini, penanam sayur serta buah di tanah tinggi Lojing di Gumusan Kelantan mengalami kerugian kerana terpaksa membuang 200 tan metrik hasil tanaman akibat gagal dipasarkan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kini 500 pengusaha berkenaan berdepan masalah kekurangan pekerja asing menyebabkan hasil tanaman merosot lebih 30%. Kenaikan harga baja dan racun juga menyebabkan pengusaha terpaksa menaikkan harga sayur 100% dalam tempoh 3 bulan lagi jika masalah itu tidak ditangani segera. Kawasan tanah tinggi dengan kawasan lebih 5,665 hektar ini memerlukan 42,000 pekerja. Namun ketika ini hanya tinggal 14,000 pekerja berikutan ramai pekerja asing terpaksa pulang ke negara asal selain permintaan sayur berkurangan. Harga baja sudah 3 kali ganda meningkat. Kalau dahulu harga baja 1,000 satu tan, dan sekarang sudah meningkat kepada 3,000 hingga 4,000 satu tan. Jadi dengan kenaikan harga baja ini juga kita pun tak dapat lagi menampung harga asal, maka kita terpaksalah menjual harga sayur ini agak tinggi. Bilangannya tinggal seorang untuk 1 ekar. Jadi kemampuan untuk mengoptimalkan pengeluaran dari 1 ekar telah merosot kepada lebih 60%. Jadi kalau biasa 1 ekar kita boleh keluar 1 tan, sekarang ni kita hanya dapat keluar 300 kilo sekali ganda. Kenapa naik harga tu kenapa? Sebab orang tak ada cukup, orang sekarang kebun ramai tak ada buat. Macam kita ada 10 ekar, sekarang boleh buat saya mungkin 6 ekar, 5 ekar itu aja. Orang tak ada cukup. Jadi kurang. Saudara, sayur di tanah tinggi Lojing ini menghasilkan 50% pada bekalan sayur tanah tinggi negara. Dan sekiranya tidak diatasi segera, ia akan menyebabkan ramai peniaga-peniaga seperti ini gulung tikar dalam masa 3 bulan. Oleh itu, sesuatu perlu dilakukan. Mahathir Mohamad tu apa? Tahunya hanya bercakap begitu aja, cik. Tak ada otak. Kalau dia memang betul-betul memperjuangkan rakyat Malaysia, seharusnya dia menjalin hubungan baik antar negara. Mencari solusi, membuatkan satu contoh terhadap masyarakat yang ada di Malaysia. Indonesia mulai bergerak, bersatu, berpadu antara presiden dengan rakyat, TNI dengan rakyat. Jadi kami memperjuangkan negara Indonesia ini dari mulai aparat hukum, dari mulai tentara sampai rakyat, kami bahu-membahu, berbaur. Bukan sekedar cakap aja. Kalau kami dibebaskan untuk menggempur pasukan Malaysia, tidak usah pada turun tentaranya. Kami aja sebagai masyarakat rela mati untuk memperjuangkan negara kami. Sesuatu perlu dilakukan bagi mengatasi masalah. Dan Indonesia menandatangani surat MOU, Memorandum of Understanding, di mana memasukkan tenaga kerja Indonesia ke Malaysia menggunakan One System Channel. One System Channel ni adalah sistem di mana orang Indonesia nak masuk Malaysia menggunakan satu pusat. Jadi tak ada istilah datang Malaysia pakai permit pelancong, lepas tu pergi kerja, cari kerja dekat sini buat permit. Jadi istilahnya One System Channel ni, sebelum masuk ke sini yang nak bekerja harus buat permit dahulu baru dapat kerja yang diinginkan. Itu perjanjian dalam MOU. Jadi tanpa notis baru-baru ni Malaysia telah menukar sistem tu kepada e-loker, yang mana e-loker ni adalah sistem online untuk memohon kerja ke Malaysia bagi warga-warga negara asing daripada negara mana pun yang nak memohon kerja ke Malaysia menggunakan sistem e-loker. Yang aku heran sistem e-loker ni diperkenalkan 6 bulan lepas. MOU, tanda tangan MOU Malaysia-Indonesia 3 bulan lepas. Jadi sebelum kau tanda tangan ni,
MOU tu, surat tu, Memorandum of Understanding tu, kau tak ada bagi tahu ke sistem e-local ni pada rakyat, pada kedutaan Indonesia? Kan? Sekarang jadi isu macam tu. Lepas tu dekat sidang media bukan main sombong kau lagi. Dah lah salah. Kau dah mengkhianati perjanjian tu. Kan? Sombong lagi tu. 14 negara lagi boleh tolong Malaysia. Kau ingat nak ke diorang tolong kita? Kau dengan negara yang jiran pun kau dah mengkhianati perjanjian. Agak-agak dia nak ke? Negara lain tu nak ke membuat perjanjian dengan kita? Jadi tolonglah menteri-menteri yang ada, jangan sombong jadi orang. Benda boleh bincang, pergi bincang elok-elok. Ini sombong macam kau seorang je ada kuasa lah, Hanan. Geram aku tengok Ini benda ni tak ada keuntungan pada mana-mana kedua-dua pihak tau. Malaysia rugi, Indonesia berugi lah. Aduh. Jadi saya dah minta kepada Menteri Sumber Manusia, saya dah minta kepada Menteri KDN supaya selesaikan isu ni segera. Saya nak selesaikan isu. Saya tak nak panjang-panjang.